dan salam sejahtera. Hari ini, Cikgu Nolida akan berkongsi lagi tentang sejarah tingkatan 4 bab 2, iaitu kebangkitan nasionalisme. Terdapat 2 subtajuk dalam perkongsian cikgu pada hari ini untuk siri yang pertama, iaitu maksud nasionalisme, dan yang kedua ialah perkembangan idea nasionalisme di Barat. Standard pembelajaran. Pelajar dapat menyatakan maksud nasionalisme. Kedua, pelajar dapat menerangkan perkembangan idea nasionalisme yang berlaku di Barat. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga merangkumi perjuangan menentang penjajahan, iaitu gerakan untuk mencapai kebebasan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Idea ini tidak sama bagi setiap negara kerana ianya berkait rapat dengan pengalaman sejarah yang dialami oleh sesebuah negara dan pengaruh sekeliling seperti bahasa, adat resam, agama dan keturunan. Secara umumnya, terdapat lebih kurang 7 tokoh yang menyatakan tentang idea berkaitan dengan nasionalisme. Kita akan lihat satu persatu idea tokoh tersebut. Pendapat tokoh yang pertama ialah Hans Kohn. Berpendapat, nasionalisme adalah gerakan kesetiaan seseorang kepada negara. Manakala mengikut pandangan Profesor William Utroth menyatakan nasionalisme merujuk kepada ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu dan ekonomi. Seterusnya, mengikut pandangan Datuk Aung bin Jaafar, nasionalisme dapat menzahirkan sesuatu bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam sesebuah negara. Diikuti pula oleh pandangan daripada Dr. Burhanuddin Al-Helmi menyatakan nasionalisme adalah perjuangan menentang penjajahan dan hendaklah melalui persatuan dan perpaduan yang kuat. Seterusnya, kita lihat pula pandangan daripada Dr. R. Sutaralingam. Setiap bangsa ingin menubuhkan negaranya sendiri dan kedaulatan rakyatnya. Manakala nasionalisme mengikut pandangan Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid menyatakan wujud kesetiaan kepada raja dan bersifat ke tanah Melayuan. Yang terakhir, kita lihat pula pandangan daripada Emeritus Tan Sri Dr. Goh Kek Kin. Profesor menyatakan nasionalisme adalah perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kedudukannya dalam negaranya sendiri. Seterusnya, kita lihat pula apakah perkembangan idea nasionalisme di Barat. Idea nasionalisme di Barat dipengaruhi oleh idea daripada tokoh bernama John Locke. John Locke telah menghasilkan karya Two Treatises of Government. Terdapat 3 perkara yang diberi penekanan
oleh John Locke, iaitu berkaitan dengan mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. Kedua, John Locke menolak konsep raja berkuasa mutlak. Seterusnya menyatakan kerajaan mestilah diasaskan mengikut persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Seterusnya, kita lihat pula perkembangan idea nasionalisme di Barat yang merangkumi 3 negara. Dimulai dengan negara Britain, iaitu berlaku satu revolusi keagungan England pada tahun 1688. Idea nasionalisme ini berlaku di England. Penduduk berkeinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Peristiwa ini tercetus semasa pemerintahan Raja James II. Raja James telah merasakan perjuangannya, pemerintahannya telah merosot dan melarikan diri ke Perancis. Ahli dan penduduk menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak yang dilakukan oleh Raja James. Peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan kerana berlaku peralihan kuasa Raja James secara aman tanpa pertumpahan darah. Konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan. Parlimen diberi keutamaan untuk menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. England kemudiannya diperintah oleh Raja William of Orange. Seterusnya, kita lihat pula perkembangan idea nasionalisme di Barat di Amerika, iaitu berlaku satu peristiwa Revolusi Amerika pada tahun 1776. Revolusi di Amerika merujuk kepada penentangan penjajahan British. Terdapat 13 buah tanah jajahan British di Amerika. Penduduk Amerika menentang Akta Memungut Cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan British seperti Akta Gula, Akta Pelayaran, Akta Stamp dan Akta Teh. Kongres telah mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Selepas Revolusi Amerika berakhir, British mengakui kemerdekaan Amerika. 13 buah jajahan tersebut telah digabungkan dan dikenali sebagai Amerika Syarikat. Amerika Syarikat memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan sehingga sekarang. Peristiwa yang ketiga merujuk kepada negara Perancis. Berlaku satu revolusi dikenali sebagai Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi ini memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Tokoh ini menekankan keunggulan suara rakyat yang digelar sebagai hasrat umum. Kedaulatan suara rakyat lebih diberi keutamaan dan penting daripada institusi raja dan sistem birokrasi. Sasarannya ialah pemerintahan autokratik yang diamalkan oleh Raja Louis. Golongan revolusi berjaya menggulingkan Raja Louis. Kesannya ianya membawa kepada kemunculan Republik Perancis
dan berakhirlah pemerintah beraja di Perancis. Itulah antara 3 idea perkembangan nasionalisme di negara barat. Sebagai rumusan, idea nasionalisme di barat telah mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Idea ini memberi iktibar kepada kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Idea ini tersebar luas sehingga di luar Eropah, termasuklah ke Asia dan Asia Tenggara. Sebagai penutupnya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk membuat ulang kaji. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.